billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surah 4, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan segala rukun iman itu 6 perkara. Dan segala rukun iman itu 6 perkara, 6 rukun. Pertama, rukun yang pertama daripada 6 rukun, beriman. Artinya, arti beriman. Pertama, beriman. Artinya, arti beriman, percaya dengan Allah. Pertama daripada 6 rukun iman, beriman. Artinya, arti beriman ni percaya. Itu arti beriman, percaya. Percaya hati, itu makna beriman. Mengaku putus di hati, itu makna beriman. Percaya hati, mengaku putus di hati, itu dipanggil beriman. Beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selesai dah takrifan iman, nak masuk pula kepada rukun iman. Takrifan iman adalah percaya hati dengan sekalian perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun iman dengan takrifan imannya tak larilah. Sebab takrif iman percaya hati dengan sekalian perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana perkara yang Nabi bawa? Di antaranya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rukun imannya percaya dengan Allah. Takrif imannya terima hati, mengaku putus di hati, percaya sepenuhnya di hati dengan perkara hak Nabi bawa. Mana di antara perkara Nabi bawa? Cerita berkaitan dengan malaikat. Rukun imannya beriman dengan malaikat. Hak Nabi bawanya kitab, beriman dengan kitab. Hak Nabi ceritanya berkaitan dengan perkara yang berlaku selepas daripada kita mati, mula daripada alam barzah. Maka rukun imannya percaya dengan hari kemudian. Hak Nabi bawa ceritanya berkaitan dengan qadar dan qada Allah. Maka rukun imannya percaya dengan qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma rukun iman yang 6 perkara ni, yang menjadi asasnya adalah beriman dengan Allah, rukun yang pertama, dan beriman dengan Rasul, rukun yang keempat. Kita jangan lupalah dulu takrifan Islam dan rukun Islam. Takrifan Islam terdahulunya terima secara zahir akan sekalian perkara agama yang Nabi bawa. Asas kepada rukun Islam adalah 2 kalimah syahadah. Rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama, kita nak saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Kita nak saksi bahawa Allah jua Tuhan, dan kita nak saksi Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita nak saksi Allah jua Tuhan dan kita nak saksi Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita akan terima secara zahir akan sekian perkara yang Nabi kita bawa datang daripada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah jua Tuhan. Dalam syahadah kita, dalam pengakuan kita, asyhadu, aku naik saksi. Dalam kitab lama, aku naik saksi, aku ikrar, aku benar, aku apa lagi? Asyhadu itulah. Kita terjemahnya aku naik saksi. Mana ni? Aku naik saksi gitu je dah. Jadi apabila kita naik saksi Allah jua Tuhan, Nabi Muhammad utusan Tuhan, jadi hak Nabi bawa tu daripada Tuhan, kok mana lagi kitanya kena terima dah lah. Sebab kita tidak ada Tuhan yang lain. Kalau ada 2-3 Tuhan, perkara agama yang datang daripada satu-satu Tuhan, kita nak tengok dululah hak mana hak agak senang dengan kita, hak mana hak agak sesuai dengan nafsu kita, hak sedap sikit kita tengok, pilihlah tengoklah hak tertapang daripada mana-mana Tuhan. Tapi penyaksian kita Allah jua Tuhan. Bila perkara agama datang daripada Allah jua Tuhan, kita nak ikut mana lagi ni, tak ada pilihan lah kitanya, kena terima je lah. Kena terima je. Ini kata orang Islam adalah orang yang tidak ada pilihan. Kenapa tak ada pilihan? Sebab Allah jua Tuhan. Bila Allah jua Tuhan, hak datang daripada Allah, tak ada pilihan lah kitanya. Segala ketetapan Allah kena terima. Sebab apa? Sebab Allah jua Tuhan. Kita naik saksi dah, kita mengaku dah, maka kita kena terima segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila asas kepada rukun Islam, penyaksian kita secara zahir Allah jua Tuhan, Nabi Muhammad utusan Tuhan, kita kena masuk selapis lagi, percaya hati pula dengan Allah, percaya hati pula dengan Rasul. Kena pergi kau tu, percaya hati dengan Allah, percaya hati dengan Rasul. Bila kita beriman dengan Allah dan Rasul, perkara agama yang Rasul bawa, pastilah hati kita pun terima bulat-bulat, hati kita pun percaya sepenuhnya dengan perkara agama yang datang, yang dibawa datang oleh Rasul daripada Allah. Sebab asasnya beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Dia kena atur gitu. Walaupun beriman dengan Rasul, duduk nombor 4 tu. Duduk nombor 4. Bukan kata hak Nabi sahaja jawab berkaitan dengan iman ni. Nabi susung rukun iman yang keempat. Apabila Jibril AS tanya Nabi berkaitan dengan iman, akhbirni anil iman, ya Muhammad, cerita akan aku apa dia iman. Nabi pun jawab, antu minabillah, bahawa engkau beriman dengan Allah, wa malaikatihi, dan malaikat, wa kutubihi, dan kitab, wa rusulihi, dan rasul. Yang keempat ada hak Nabi susung. Hak dalam ayat Qurannya, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Gitu juga dalam Quran. Warna nembok saja. Mana? Ni limpala dia punya penguruh. Penguruh dah ni. Duduk tembok saja. Jadi Quran pun susung seumpama tu juga. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kalau kita baca dalam wirid solat tu lah, kita jumpa mana bacaan amanah rasul tu lah. Kalau kita baca dalam bacaan wirid solat tu kan, amanah rasul tu, 2 ayat di hujung surah Al-Baqarah. Siapa-siapa yang baca 2 ayat di hujung surah Al-Baqarah di awal siang, maka kafatah, memadalah 2 ayat tu bagi seseorang sepanjang siang hari. Baca 2 ayat di hujung surah Al-Baqarah di awal malam, kafatah, memadalah 2 ayat tadi akan mereka yang membaca di sebelah malam.
Amanar Rasul tu lah. Lepas tu ayat yang terakhirnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ayat yang terakhir. Amanar Rasul ayat yang kedua, yang terakhir. Kan gitu. Sekarang ni tak ada nak baca dah. Dia kata subuh, subuh kadang-kadang ada tazkirah. Tu tak ada masalah, dia nak baca ni bukan baca ramai-ramai gitu. Kita bacalah sendiri pula. Macam kata lepas maghrib ada kuliah maghrib. Maka sampai kepada ayat kursi, imam sudah berdoa. Maka amanar Rasul kita bacalah sendiri. Bacaan lepas solat tidak berjamaah. Bacaan lepas solat baca asing-asing, baca masing-masing. Yang afdal kepada imam adalah sudah je solat, imam balik, bangun baliklah tu imamnya. Kemudian hak makmum lah ramai-ramai berwirid asing-asing, masing-masing. Itu hak afdalnya. Memang itu hak afdal. Tapi kalau tu imam sudah salam, bangun balik, anak makmum lagi awal balik. Kalau tu imam sudah salam, bangun balik, makmum tak ada tahiyat, bangun balik dah. Ada? Tu imam berwirid pun makmum tembak lari. Kalau tu imam tidak berwirid, makmum duduk mana? Memang afdal imam selesai je solat, bangun balik. Maka yang ramai-ramai ni berwirid asing-asing, masing-masing. Itu asal, itu paling afdal. Tapi kalau buat gitu tak jadi kerja. Kita pun pakat buat. Jadi Datuk Imam kata balik tu lebih afdal. Kalau tu imam duduk ramai-ramai tu tak afdal lah. Tak afdal dari segi sepatutnya balik segera. Tapi afdal dari segi ada dia orang lain jadi boleh buat. Kena faham kat tu pula. Betul, yang afdalnya imam sudah je solat terus bangun balik. Tiba-tiba imam sudah solat, dia berwirid, tak bangun balik, maka tak afdal ke? Afdal dari segi pula kerana ada dia orang lain boleh buat. Kalau imam tak ada, orang lain tak buat. Jadi afdal kat tu pula. Jadi kena tengok tepat lah. Kalau tepat kita ni power belakang dah, anak makmum ni memang tak akan balik selagi tak selesai berwirid, tu imam bangun balik lah. Jadi maknanya kalau tu imam tak, masih lagi berwirid, maka kita kata tidak afdal. Sebab nak kita kata terus balik dari sudut tu. Tapi dari sudut kalau tu imam duduk berwirid ramai-ramai, makmum jadi berwirid, afdal dari sudut tu pula. Tengok keadaan lah. Kemudian berwirid ramai-ramai ni pula disunatkan perlahan, setakat dengar di telinga masing-masing. Wiridnya sunat perlahan, afdalnya perlahan, setakat dengar di telinga masing-masing sahaja. Dengar telinga tu mestilah. Kalau duduk senyap, mulut apa macam gerak, tak bunyi apa satu, tidak panggil berwirid. Idea berwirid dengan hati. Berwirid lepas solat adalah zikir lisan, bacaan lidah. Itu bukan zikir qalbi. Tapi ketika lisan lidahnya berzikir, hati pun samalah berzikir. Tapi nak ceritanya, wirid lepas solat adalah zikir lidah. Bila zikir lidah, syaratnya telinga kena dengar. Itu syarat dia dah. Kemudian ketika lidah berzikir, hati pun berzikir samalah. Jangan lidah berzikir, hati pah ke lain, jangan. Sebab dia zikir-zikir selain daripada ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran dia lain. Al-Quran yuta'abbadu bih, diibadatkan dengan bacaan dia. Baca janji betul, sama ada hati tadabbur ke tak tadabbur, hati berzikir ataupun tidak, boleh pahala semata-mata. Baca Quran, baca Quran dia baca je, tapi hati tak ada pun, hati pergi atau reti, tetap boleh pahala. Dia
Quran yuta'abbadu bih, diibadatkan dengan baca tu. Walaupun baca tidak khusyuk sekalipun, walaupun baca hati khayal pun tetap boleh pahala bacaan. Adapun berzikir tanpa hadir hati, hatinya khayal tangkuk lain, khilaf ulama, boleh pahala ke tak boleh pahala? Ini tak sama. Quran dengan zikir yang bukan Quran nya tak sama kelebihan dianya. Zikir yang bukan daripada ayat Quran, tiba-tiba hatinya tidak berzikir, hatinya khayal, khilaf ulama sama ada dapat pahala ataupun tidak. Setengah pandang kata tak dapat, setengah pandang mengatakan dapat pahala betul lidah, tak dapat pahala betul hati, sebab hatinya tidak berzikir. Jadi berwirid lepas solat ni disunatkan perlahan. Disunatkan perlahan, tapi jangan berhenti setakat tu. Disunatkan perlahan, melainkan nak ajar anak makmum. Kalau wiridnya slow-slow, anak makmum tak pandai nak turut sama. Gitu. Maka disunatkan kuat sedikit supaya anak makmum boleh turut. Waktu lama mana dah kuat tau. Tak pandai-pandai lagi ke makmum hak ada. Makmum hak ada silih berganti. Ada semua makmum hak baru. Ke mana? Kan tidak bertambah anak makmum yang baru. Bertambah. Ajar dia pula. Sebab tu biasa Tok Guru pondok boleh ditanya, kenapa Tok Guru baca kuat semua? Takkan anak murid Tok Guru tak pandai lagi nak turut bacaan birik lepas solat. Tu jawab orang ni, anak murid saya ni ada hak baru semua. Kita sama dah juga. Hak surah kita ni ada hak baru semua. Hak baru mari tak pandai, ajar dia lah. Sebab tu lah tua-tua kitanya kuat semua. Ada ambilan lah. Tapi hukum asalnya memang sunat perlahan, melainkan nak ajar, melainkan nak jadi sekata, melainkan nak jadi semangat. Tu. Adalah melainkannya. Tengok keadaan lah. Kalau kita wirid perlahan, anak makmum tak payah ajar dah, pandai belaka. Tapi kalau tidak imam wirid perlahan, jadi wiridnya tak sekata. Kemudian anak makmum ni apabila tu imam perlahan, dia tengok klik senyap, dia tak semangat. Faham tak? Memang ada pondok teguh wiridnya perlahan, tapi anak muridnya terlatih. Walaupun teguh wirid perlahan, anak muridnya wirid yang sepenuhnya. Sekata ke tak wirid? Sekata. Sebab teguh wirid yang sama, istiqamah 5 waktu, tak ada ubah-ubah. Dia gitu. Sekatalah. Kemudian anak muridnya, walaupun teguh wirid perlahan, anak muridnya rajin belaka wirid. Kalau tempat kita ni ada satu tempat pengajian, jadi wiridnya perlahan. Wiridnya perlahan. Jadi anak makmum pelajar-pelajar ni seorang tak wirid, duk khayal menung gurau je. Kuatlah sikit. Tak ada, perlahan. Bunyi Allah, bunyi gitu je sekejap. Bunyi gitu je. Lepas tu lama alhamdulillah, bunyi sekejap, hilang. Lepas tu dekat nak berdoa pula, amin, bunyi gitu je. Bukan tu imam bunyi, orang lain bunyi. Mubaligh lah kononnya. Kena mubaligh. Kena ada mubaligh. Hak pergi Mekah tu. Hak tu imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dipanggil mubaligh. Mubaligh. Kita mubaligh ni pendakwah tau. Mubaligh tu hok kajak atau ngajar surah-surah dipanggil apa tu? Mubaligh. Tu dipanggil mubaligh juga, yang menyampaikan suara imam kepada makmum di belakang. Itu mubaligh. Jadi hok bunyinya amin gitu je. Lepas tu anak makmum pun tak ada tangan. Lepas tu amin, raut muka gitu je. Apa benda buat tak tahu. Tak tahu apa benda buat.
Dia samalah, berwirid sama, berdoa pun sama. Berdoa afdal sunat perlahan. Berdoa sunat perlahan. Setakat dengar di telinga masing-masing. Melainkan kalau doa tu nak supaya diaminkan oleh orang lain, maka doa tu sunat kuat. Sebab kalau kita orang lain yang angkat tangan bersama dengan tu imam lah di hadapan, kalau kita tak dengar doa imam, kita disunatkan membaca doa sendiri. Da'a binafsih, kita doa sendiri. Kita tidak sunatkan aminkan doa dia, sebab kita tak tahu pun apa yang diminta. Kita nak aminkan macam mana? Ni doa tak dengar, kita pun amin. Amin. Apa benda lenggok-lenggok amin tu apa benda? Tu imam perlahan, tak dengar dia pun lenggok itak. Amin. Amin tu imam tu Allahumma. Imam kata amin dah tahu dah belakang. Tu imam minta apa dah tahu. Tu imam minta kaya risau orang pun dah tahu. Tu imam tengah minta nak bini seorang lagi pun dah tahu. Lepas tu makmu puan dalam tu amin, bini dia dah amin juga, sedang molek. Tak minta ke apa? Tak tahu. Amin apa? Tak tahu dia minta ke apa dah amin. Tak sunat kita aminkan. Lepas tu macam mana? Da'a binafsih, kita berdoa sendiri. Ada. Ini kita pergi pada hukum fiqh. Fatihah, kalau tak dengar tu imam baca Fatihah, kita tak sunat amin di ujung Fatihah sebab kita tak dengar. Contoh kita kata, kita orang puan duduk belakang. Puan tiba-tiba speaker tak berfungsi, capu pula dengan hujan, tak dengar tu imam baca Fatihah di depan, tapi tu imam baca Fatihah kuat lah maghrib isyak, tapi tak dengar. Maka yang makmum yang tak dengar ni, dia baca Fatihah segera dah lah, dia jadi macam zuhur asar dah lah. Kita baca Fatihah segera sebab kita asalnya kita tak baca Fatihah sebab kita mendengar bacaan Fatihah imam yang kuat. Tetapi bila kita tak dengar bacaan Fatihah imam yang kuat tadi, sebab bising dengan hujan, kita baca Fatihah segera. Kita dalam baca Fatihah, makmum lelaki duduk dekat dengan imam, dia dengar Fatihah imam. Habis Fatihah, amin. Orang lelaki ramai-ramai. Kita duduk belakang ni dengarlah amin. Orang lelaki ramai-ramai. Kita tak sunat aminkan sama. Tak sunat. Sebab apa tak sunat? Dengar tak Fatihah imam? Tak dengar. Lepas tu aminkan apa? Tapi saya dengar amin, makmum lelaki duduk dekat, tak sunat kita kata amin. Kalau kita ikut retik amin, kalau kita dalam baca Fatihah tak selesai lagi, kita berhenti sekejap Fatihah kita tak selesai tadi, kita pun amin sekejap untuk ikut makmum lelaki amin kuat tu, putus mualak Fatihah kita. Kalau kita dalam baca Fatihah, kalau kita belum baca Fatihah, kalau kita sudah dah baca Fatihah, kita aminkan juga, tak ada masalah lah, tapi tidak disunatkan. Tapi kalau kita berhenti sekejap Fatihah kita untuk aminkan bersama dengan amin makmum lelaki duduk dekat dengar bacaan Fatihah imam tu, putus mualak Fatihah kita. Kita boleh nak sambung balik Fatihah, kita kena mula balik Fatihah daripada awal. Sebab kita tak sunat aminkan Fatihah imam yang kita tak dengar pun bacaan Fatihah imam. Walah imam Fatihah minta apa? Ihdinas siratal mustaqim lah imam mintanya. Dengar ke tak? Tak sunat kata amin. Tak. Kalau kita dengar lain, contoh bulan Ramadan, imam baca surah pendek tarawih, imam baca qul huwallah je rakaat kedua. Jadi imam dalam baca Fatihah separuh jalan tu, kita makmum ni kadang-kadang kita baca dah Fatihah. Sebab imam hanya membaca qul huwallah rakaat kedua kan. Jadi imam baca Fatihah separuh kuat, kita dengar Fatihah tu, kita pun mula membaca Fatihah. Dalam kita tengah Fatihah, imam pun sampai ke hujung Fatihah, amin, kita pun berhenti sekejap Fatihah kita pun amin, aminkan Fatihah imam. Lepas tu kita pun sambung balik Fatihah. Tu tak putus mualak, sebab disunatkan. Sebab kita dengar Fatihah imam. Yang kita baca Fatihah cepat tu kenapa?
kerana imam baca surah pendek. Rakaat kedua tarawih qul huwallah je dia baca. Jadi kalau kita nak tunggu baca Fatihah, selepas imam selesai baca Fatihah, tak sempat kita, imam rakaat lama dah kitanya. Tapi waktu sunat tak kita kata amin. Sunat sebab kita dengar Fatihah imam. Bila kita kata amin, kita berhenti sekejap Fatihah kita, putus tak mualak. Tidak, putuslah sebab disunatkan kita kata amin. Faham tak? Tapi kalau tak dengar, tak sunat kata amin. Ini sama. Tu imam kita makmum dia. Fatihahnya Fatihah yang sama, tak sunat. Lepas solat, dia bukan tu imam kita dah. Faham tak? Cuma pakat je berwirid sama-sama, pakat berdoa sama-sama. Dia bukan imam kita dah. Jadi daripada dia berdoa tak bunyi, kita pun Allahumma sendirilah. Tak sunat kita duduk tunggu hak dia. Tak panggil berdoa kita kalau buat gitu. Sebab itulah memang doa ni perlahan. Contoh kalau kita semayang seorang diri, semayang subuh seorang diri, Fatihah kita baca kuat, surah kita baca kuat. Subuh kita seorang diri tu kan, Fatihah baca kuat, surah baca kuat. Tetapi sampai masa baca kunut, Allahumma hdini fi man hadai, seorang diri ni sunat perlahan. Fatihah kita baca kuat subuh ni, surah kita baca kuat subuh. Tapi sampai ke kunut Allahumma hdini seorang diri tadi ni sunat perlahan. Tapi kalau kita jadi imam, Allahumma hdina fi man hadai, sunat kuat. Tengok tu beza tu kan. Kenapa masa kita solat seorang diri kunut sunat perlahan? Memang doa perlahan. Kuat apa? Tapi Fatihah tadi baca kuat, surah tadi baca kuat. Dan memang disunatkan baca kuat Fatihah dan surah pada solat subuh. Tapi kunut doa sunat perlahan. Tapi kenapa jadi imam sunat kuat? Allahumma hdina fi man hadi. Dah kita nak suruh makmum belakang amin kan? Tiba-tiba imam baca kunut kuat. Kita buat masalah sama. Makmum perempuan di belakang tak dengar kunut imam sebab bising dengan hujan. Makmum lelaki dengar amin, amin, amin. Makmum lelaki depan ni doa kunut imam ni, makmum lelaki dengar. Dan kita tak dengar belakang amin, amin juga tak ada. Baca kunut sendiri, tidak ada amin. Dah lelaki tu amin, dia duduk dekat, dia dengar ni kunut imam. Dan kita makmum perempuan duduk belakang bising dengan hujan, tak dengar kunut imam, tak sunat kata amin. Lepas tu Allahumma hdini sendirilah. Lepas tu duduk amin, amin. Dulu apa ke dia? Sebab kita tak dengar. Ada. Siapa yang baca kunut depan tu? Imam kita, kita makmum dia. Memang kita berikat dengan dia. Tapi kita tak dengar kunut imam, makmum tadi baca kunut sendiri. Walaupun kita ni memang makmum dia, terikat dengan imam tu sekalipun. Sudah solat, tadilah dia bukan imam kita. Dah kita nak pakat dia berdoa, kita amin. Royaklah dia minta ke apa? Biarlah bunyi apa yang dia minta. Tak dengar, kita balik asal baca doa sendiri. Ni doa ni. Kita dengar, dia dengar amin, amin, amin. Apa benda dia amin tak tahu. Tak sunat belaka tu. Lepas tu dia kena jangan selapih. Jangan selapih. Memang sunat perlahan, tapi ada ketikanya sunat kuat. Tapi kita biasa kalau imam tak baca, kita tak baca. Kena baca. Amanah Rasul kena baca. Dia syahidallah, bacaan yang ini kelebihannya mengkejapkan iman kita. Kalau syahidallah, kita bacalah sela-sela seorang diri. Sesal wirid tu. Waktu imam tidak wirid sebab dia ada kuliah. Lepas daripada maghrib contohnya, kita bacalah amanah Rasul, kita bacalah syahidallah. Jadi hak dalam amanah Rasul tu, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Sama dengan hak Nabi susun rukun iman, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi Rasul duduk nombor 4.
Walahat asas kepada rukun iman, beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Itu asas dia. Tetapi kenapa dalam ayat Quran sama, dalam hadis sama, beriman dengan Allah dan malaikat dan kitab dan Rasul. Hak ni disusun rukun iman seumpama ni adalah nak ra'i tertib agama diturunkan kepada kita. Tertib macam mana agama diturunkan kepada kita. Mana Allah Ta'ala wahyukan kepada malaikat, Allah Ta'ala utuskan malaikat dengan kitab kepada Rasul, Rasul pun menyampai kepada umat. Allah Ta'ala utuskan malaikat dengan kitab. Kitab ni dibawa oleh malaikat, diwahyukan melalui malaikat. Kitab ni malaikat bawa kepada Rasul. Jadi Allah, malaikat, kitab, Rasul. Itu susunan dia. Tapi asas kepada rukun iman, beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Sebab itulah dalam kitab Faridatul Faraid dan juga kitab-kitab tauhid yang lain, dia akan membicarakan berkaitan dengan Allah dan Rasul terlebih dahulu. Pembicaraannya berkaitan dengan sifat Allah dan sifat Rasul terlebih dahulu. Selesai sifat Allah, sifat Rasul, dia pergi pula kepada beriman dengan Allah dan Rasul ni terkandung di bawah istighna, iftikar, apa semua tu. Selesai 50 aqaidul iman, 50 tambatan iman berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul. Selesai situ bawa lagi kepada pembicaraan malaikat, pembicaraan kitab, pembicaraan hari kemudian. Selesai hari kemudian, selesai cerita bab syurga neraka, habis kitab Faridatul Faraid. Tapi nak pergi kepada pembicaraan malaikat, permulaannya cerita bab sifat Allah, sifat Rasul dulu. Ini asas kepada iman. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Apabila kita beriman dengan Allah dan Rasul, Rasul bawa cerita malaikat, kita beriman dengan malaikat. Rasul bawa kitab, kita beriman dengan kitab. Rasul cerita hari kemudian, lepas kematian alam barzah ke, kita berimanlah dengan cerita Rasul bab selepas daripada kematian. Sebab itulah dalam bab iman ni penekanannya adalah tambatan iman yang 50. Orang tu wajib duk cakap selagi tidak kemah 50 akidah, 50 tambatan iman, semayang, puasa, Tuhan tak terima. Dia orang tu cakap. Selagi tak kemah tambatan iman yang 50 berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul, semayang bang Tuhan tak terima. Walhal kemah tambatan iman yang 50 hanya beriman dengan Allah dan hanya beriman dengan Rasul. Hanya 2 rukun daripada 6 rukun. Padang ke? Sah ke iman kalau hanya beriman dengan Allah dan Rasul? Malaikatnya letak di mana? Kitabnya letak di mana? Hari kemudiannya letak di mana? Padang beriman dengan Allah dan Rasul je. Apabila kita beriman dengan Allah dan Rasul, pastilah hati kita akan beriman dengan sekalian perkara yang Rasul bawa. Maksudnya gitu. Sebab tu terkadang dalam kitab Tauhid sifat 20 ni, dia hanya datangkan sifat Allah, dia hanya datangkan sifat Rasul sahaja. Malaikatnya tidak diceritakan, kitabnya tidak diceritakan, hari kemudian pun tidak diceritakan. Ada kitab Tauhid seumpama tu, hanya penekanan kepada sifat Allah dan sifat Rasul. Sebab apa? Asas kepada iman adalah beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Mana kalau kita kata gak daripada syahadah zahir turun kepada kepercayaan hati, beriman dengan Allah dan Rasul. Dan syahadah kita mengaku Allah Rasul kan, maka imannya beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Bukan mulut je naik syahadah Allah Rasul, tapi iman tak ada. Tak jadi. Daripada syahadah zahir Allah dan Rasul, kita pergi pada iman, percaya pada Allah dan percaya kepada Rasul. Jadi rukun yang pertama beriman. Arti beriman tu percaya.
Beriman artinya percaya. Percaya ni percaya yang putuh lah, mengaku putuh di hati. Kita ni kadang-kadang sebut percaya ni bukan semestinya putuh. Itu cakapan kita lah. Kita percaya tak kau kata? Percaya sepenuhnya. Allah, orang sekarang tak ada nak percaya sepenuhnya, tapi percayalah. Jadi kalau cakapan kita ni tak sepenuhnya, dia boleh percaya dah. Macam contoh, kita percaya kepada anak, kita harapkan anak kita sebab dia berjuru. Kita percaya kepada anak, tapi budak-budak sekarang jangan percaya sepenuhnya, tapi kita panggil percaya. Kita panggil percaya. Hak percaya iman ni percaya yang putuh, bawa panggil percaya. 100% bawa panggil percaya. Kalau kata 99%, kita percaya Allah ada, tak panggil percaya lagi. Kalau bab iman ada 1% kemungkinan tak ada, kemungkinan kecil je lah, 1% je. Jadi percaya putus kepada Allah ada, tak percaya putus lah, moga tak je tengok kan. Kemungkinan juga tak ada. Itu tak panggil percaya lagi dalam bab iman. Dia percaya dalam bab iman ni percaya yang putus, mengaku putus di hati. Itu dia panggil percaya beriman, mengaku putus di hati. Itu percaya beriman. Adapun di hati kita tu menjiwai ke tidak, hadir ke tidak, meresak rasa ke tidak di hati, itu bab kekuatan iman masing-masing. Itu cerita lain pula. Jadi beriman dengan makna percaya putus di hati, itu beriman. Kemudian kita nak biar rasa, biar mari, biar resak, biar hadir di hati. Itu bukan pembicaraan iman, itu pembicaraan kekuatan dalam masing-masing. Itu pembicaraan lain. Itu pembicaraan lain. Itu bukan pembicaraan dalam ilmu akidah kita. Itu pembicaraan berkaitan dengan kedudukan maqam basirah masing-masing, mata hati masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua ni jangan duk campur. Antara beriman, percaya, i'tiqad, dipanggil i'tiqadiyun, dengan kekuatan dalaman. Itu bab lain. Kalau dicerita dalam kitab-kitab hakikat, kitab hikam ke, adrun napih ke, kalau cerita iman kamil, iman yang sempurna, iman para sahabat, iman para aulia. Kalau cerita kata tauhid tu peringkat sahabat, peringkat aulia. Itu bukan i'tiqadiyun tu, itu syuhudiyun, itu dengan basirah, dengan nur, dengan cahaya, dengan zauk yang kecak di batin. Itu bukan pembicaraan dalam ilmu akidah kita. Yang duk campur tu, sebab kita bicara ni permulaan agama. Itu pembicaraan kemuncak agama, orang yang sempurna agama, iman yang sempurna, iman para sahabat, iman para aulia. Itu cerita lain. Kita duk cerita ni permulaan agama untuk sah iman. Kemudian nak mari di hati, nak menjiwai di hati, itu tidak menjadi kewajipan kepada kita. Tak sudut tebing tu. Tak sudut tebing tu. Dia akan boleh bawa pada salah pegangan. Itu kena tu molek. Ini cerita permulaan agama. Hak dalam kitab hakikah tu cerita kemuncak agama. Jangan duk campur dua ni. Dia kena wari belakang, kena hadir, kena menjiwai, kena hadir, kena menjiwai. Kalau tidak hadir di hati akan Allah, kalau tidak menjiwai di hati akan Allah, masih lagi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik apa? Kafir dia kata. Punah gana. Itu rosak pembicaraan ilmu pegangan. Nak hadir di hati, nak menjiwai di hati, itu cerita bab kedudukan. Ini cerita bab pegangan saja untuk sah. Beriman dengan makna percaya, yakni percaya hati sepenuhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu
Rukun yang pertama. Kedua, beriman dengan malaikatnya, beriman dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling banyak. Wallahu alam.